Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia Datuk Pengerusi, seterusnya ahli jawatankuasa masjid, Al-Afadhil, tuan-tuan imam, para pegawai-pegawai masjid, khususnya tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Syukur sekali lagi dapat kita bersama dalam majlis ini untuk berkongsi surah An-Nur untuk sekian kalinya, iaitu kali ketiga, di mana tuan-tuan pada pertemuan yang lalu kita berkongsi berkaitan dengan hukum hudud zina, di mana berkaitan dengan zina ini yang merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedudukan zina itu seiring dengan syirik dan membunuh. Dalam ayat suratul Furqan ayat 68, Allah Taala berfirman, "Walladzina la yad'un والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون." الآية. Antara sifat-sifat orang mukmin, antaranya dalam ayat ini menyebut wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, iaitu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama dengan Allah, tidak menyekutukan sesuatu yang lain dengan Allah. Wala yaqtulun, dan tidak membunuh, melakukan pembunuhan tanpa hak, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, illa bil haq, wala yaznun, dan mereka tidak melakukan zina. Jadi perbuatan-perbuatan tadi, syirik, kemudian membunuh, kemudian zina. Jadi Allah Ta'ala letak sebaris dalam surah Al-Furqan ayat 68. Nak menyatakan bahawa perbuatan zina merupakan salah satu jenayah, dosa yang besar. Tuan-tuan, sehingga Allah SWT sebut pada ayat lepas dalam surah An-Nur, Allah mewajibkan had, hudud ketika melakukan perbuatan zina itu. Sekiranya berlaku perbuatan zina itu dengan 100 kali sebat. Dan disyariatkan juga berkaitan dengan zina ini hukum rejam. Ayat lepas Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang mukmin untuk rasa simpati, kasih belas ketika melaksanakan hukum. Tapi bukan berarti kita boleh bercakap kasar terhadap orang yang melakukan zina itu. Maksudnya ketika melakukan hukuman tidak boleh mencela dan macam-macam. Nabi larang juga. Tapi dari segi hati, kita tak boleh berkasih belas sehingga kita tidak melaksanakan hukuman tersebut. Ya. Hati kita kesian.
Tapi jangan sampai kesian itu menghalang daripada kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW dalam satu hadis menyebut, Ya ma'syaran nas, wahai manusia, ittaquz zina, takutlah kamu perbuatan zina itu. Fa inna fihi sittu khisalin, sesungguhnya sesungguhnya pada perbuatan zina itu ada enam perkara akibat kesan buruk, tuan-tuan. Disebut dalam hadis itu. 6 khisal, 6 perkara berkaitan dengan kejinya zina. Hadis daripada riwayat Huzaifah. 3 di dunia, 3 di akhirat. Adapun Nabi kata ammal lati fid dunya, kesan perbuatan zina itu di dunia, 3 di dunia ialah fayuzhibul baha, dihilangkan seri wajahnya, wa yurisul faqr, mewarisi kefakiran, wa yunqisul umr, memendekkan umur. Nabi kata macam tu kan, hilang keserian wajahnya, wajah seri itu akan hilang orang yang melakukan perbuatan zina, dan mewarisi kefakiran beserta memendekkan umur. Boleh jadi memendekkan umur itu apabila melakukan zina itu mungkin dia dijangkiti penyakit dan sebagainya, mati pun cepat. Itu 3 di dunia. Adapun 3 di akhirat, fasakhatallahu subhanahu wa ta'ala, Allah memurkai orang yang melakukan zina itu. Wasu'ul hisab, dan buruk hisab, hitungan amalnya buruk. Dan akhir sekali, wa azabal akhirah, dan azab akhir. Itu 3 di akhirat besok. Tuan-tuan, jadi hikmat pengharaman ataupun hikmat daripada hudud zina yang kita baca pertemuan yang sudah, maka ada beberapa kesimpulan dibuat oleh ulama. Kenapa hukum zina ini harus dilaksanakan, perlu dilaksanakan? Yang pertama, untuk menjaga maruah dan juga hak. Yang pertama sekali, maruah, menjaga maruah. Perbuatan zina ini akan merosakkan maruah, kita panggil a'rad. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pelaksanaan hukum hudud, dia menghalang berlakunya percampuran nasab tanpa sah. Percampuran nasab, ya. Islam amat menjaga nasab keturunan kita. Nak kahwin, kena jelas nasab tu anak siapa dan sebagainya. Kalaulah tak tahu daripada asal usul keturunan mana, kita pun tak nak. Islam menjaga perkara tersebut, terutamanya daripada perbuatan zina itu. Kesannya begitu, percampuran nasab. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjaga, untuk memastikan kesucian diri dan bersihnya masyarakat. Masyarakat kita bersih. Tengoklah bangsa yang tidak menjaga persoalan ini kan, ya, persoalan zina ini, bangsa itu akan runtuh, rumah tangga runtuh. Masyarakat barat, mereka menganggap zina ini bukan suatu kekejian, bahkan macam minum air je, dahaga minum air, macam tu je, mudah, ya, mudah zina. Dengan siapa-siapa tak kira. Suami orang dengan isteri orang ke, isteri orang dengan, itu dah jadi biasa, tak kisah. Janji suka sama suka.
Tapi tengok masyarakat jadi rupa mana. Itu yang keempat. Yang kelima, menjaga, untuk menjaga, mengelak daripada banyaknya kes membuang anak bayi. Pembuangan bayi ni kan. Buang bayi ni kadang-kadang di tempat kita ikut musim juga. Ada ketikanya kalau ada satu kes, dia berjangkit-jangkit 2-3 kes tempat lain. Dia ada musim. Macam musim buah juga. Terutamanya selepas 9 bulan tahun baru. Kalau dulu-dulu lah. Sambutan tahun baru tengok. Lepas 9 bulan ada kes buah anak. 2-3. Mereka sambut apa itu. Begitu juga selepas 9 bulan sambutan merdeka pun ada juga. Pas 9 bulan kan. Ini bulan 8 ni. Malah di ambang merdeka, kita sambut merdeka. Tapi orang-orang yang macam ini, dia tidak merdeka, dia dijajah oleh hawa nafsu. 9 bulan lepas itu mesti balik. Bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, bulan April. Dia mari bulan April. Begitulah berlaku. Sebelum-sebelum inilah, harap akan datang tak ada lah. Itu mengelak daripada berlakunya kes pembuangan bayi, ya, di jalan-jalan. Dan yang kelima tadi ialah untuk mencegah penyakit-penyakit kelamin ini, AIDS, sifilis dan sebagainya kan. Soalnya untuk memberi penghormatan kepada wanita itu sendiri, tidak menghancurkan masa depan kepada wanita, menjaga wanita. Itu antaranya hikmat hukuman hudud ini Allah SWT syariatkan. Baik tuan-tuan, itu antaranya. Saya detailkan sedikit berkaitan dengan hukuman hudud ini. Pertama, ya, sebelum ini kita cerita pasal zina. Definisi kita jelas bahawa definisi zina itu seseorang lelaki menyetubuhi wanita pada kemaluannya tanpa nikah. Tanpa nikah. Itulah dikatakan zina. Bila berlaku demikian, tidak ada syubhat, tidak ada apa, maka wajib dikenakan atasnya had. Baik. Berkaitan dengan zina ini, iaitu hukuman liwat. Macam mana pula hukuman liwat? Adakah sama dengan zina? Maka dalam perkara ini berlaku perselisihan. Ada beberapa pendapat di kalangan fuqaha. Antaranya Imam Asy-Syafi'i menghukumkan liwat itu sama dengan hukum zina. Sama dengan hukum zina, iaitu dikenakan hukum had 100 kali sebat. Sebab berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Baihaqi daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyan." Apabila seorang lelaki itu mendatangi lelaki yang lain, maka kedua-duanya adalah dianggap penzina. Maka hukum zina ialah sebat satu hutang. Itu di sisi mazhab ataupun Imam Asy-Syafi'i. Adapun di sisi mazhab Maliki dan Hanbali, hukumannya adalah rejam. Mazhab Hanbali rejam. Dan beberapa pandangan dalam mazhab Hanbali sendiri, hukum had kepada liwat itu adalah bunuh. Bunuh. Ataupun cara bunuh itu, yang pertamanya ialah dengan dicampakkannya daripada tempat yang tinggi. Naik bangunan tingkat 10, campak ke bawah. Itu pun zina. Ataupun dengan dihumbankan dinding ke atas
diruntuhkan dinding ke atas pelaku liwat itu. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, cara bunuh ialah dengan melontarnya dengan batu. 3 cara bunuh. Itu mengikut pandangan sebahagian daripada mazhab Hanbali. Adapun mazhab Hanafi, kita bagi 4 mazhab. Mazhab Hanafi, orang yang melakukan liwat itu ditakzir saja. Takzir. Tidak dikenakan hukuman hudud. Sebab dalam perlakuan liwat tidak berlaku percampuran nasab. Dia tak mengandung. Itu saja. Kata mazhab Abu Hanifah. Dan biasanya tidak berlaku beberapa seperti mana benda keburukan yang berlaku pada zina. Pada liwat kesannya tak sama macam yang berlaku kepada zina. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis yang sabit, hadis ini ada dalam hadis 40 Imam Nawawi, Rasulullah SAW mengharuskan membunuh seseorang Muslim itu dengan 3 perkara. Yalah. Iaitu yang pertama, apabila muhsin, orang yang sudah berkahwin melakukan zina, maka hukumannya rejam, bunuhlah. Yang kedua, waqatlun nafsi bighairi haq, membunuh jiwa, membunuh seseorang tanpa hak, maka dia dihukum balik, hukum bunuh balik. Dan yang ketiga ialah dengan sebab murtad. Maka tiga perkara itu saja Nabi sebut berkaitan dengan halal darah seorang Muslim itu. Tidak halal darah melainkan dengan 3 perkara yang disebut 3 tadi kan. Nabi tak sebut dalam hadis itu berkaitan dengan pelaku liwat tidak dibunuh. Dan Nabi tak sebut. Ya. Itu berkaitan dengan liwat. Kemudian ada juga perangai di kalangan manusia ini yang mendatangi binatang. Jadi benda-benda ni pelik-pelik macam ni tak berlaku lah kan. Tak berlaku zaman hari ini, kita tak kisah sangat. Hukuman itu tak ada. Tapi ulama' fuqaha dibincang macam mana dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan binatang. Maka ittifaq mazhab 4. Orang yang melakukan perbuatan dengan binatang, perbuatan keji dengan binatang, hanya ditakzir saja. Ditakzir. Itu hukuman takzir. Ada satu lagi yang pelik lagi. Ada satu ketika peristiwa berlaku, melakukan persetubuhan terhadap mayat. Berlaku zaman Nabi. Mendatangi mayat. Maka di sisi jumhur yang lain daripada mazhab Maliki, orang itu juga dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir. Tak perlu kepada hukuman hudud. Sebab hudud ini adalah untuk mencegah orang lain daripada melakukan perbuatan yang sama. Tapi mendatangi mayat ini payah orang nak buat itu. Orang tak pergi kepada mayat. Pelik sangat manusia ni pergi mayat. Jadi walaupun perbuatan itu haram, tapi mendatangi binatang dan juga mayat ini, nak kata 1 juta, 1 dalam 1 juta tu payahlah kan. Wallahu a'lam lah. Ada orang teringin dengan mayat ni. Tengok mayat pun lari. Baik. Itu berkaitan dengan definisi zina tadi. Dan beberapa perbuatan-perbuatan lain yang ada kait dengan zina. Sebenarnya kita dah bincang dulu, iaitu hudud zina ada 2 jenis. Sama ada zina itu dilakukan oleh mereka yang sudah berkahwin, satu lagi yang bujang. Itu kita dah bincang dulu. Ya. Siapa yang nak melaksanakan hukum ini? Yang disebut dalam ayat yang kita baca pertemuan yang sudah, Allah Ta'ala menyebut fajlidu, hendaklah kamu
melakukan sebat, selatu-latan. Allah Ta'ala sebut dengan perkataan fajlidu. Artinya ditujukan kepada kaum muslimin seluruhnya. Kaum muslimin seluruhnya. Maka naib wakil kepada muslimin seluruhnya ialah pemerintah. Jadi yang melaksanakan hukuman tersebut ialah pemerintah. Maka arahan fajlidu itu, fa'il amar itu ditujukan kepada pemerintah ataupun waliul amr. Waliul amr. Kenapa? Kerana hukuman berkaitan dengan zina ini berkait dengan untuk islah masyarakat seluruhnya. Jadi nak islah masyarakat, tak boleh semua melakukan hukuman tersebut bebas. Siapa nak buat dia boleh buat, tak boleh. Bercelaru lagi ada. Jadi tak akan berlaku islah masyarakat. Maka yang nak melaksanakan itu mesti ditujukan kepada pemerintah, ya. Ataupun wakilnya lah, wakil pemerintah, naib yang dilantik, pihak berkuasa yang dilantik untuk melaksanakan. Kalau sekiranya benda itu dilakukan oleh individu, dia akan membawa kepada dendam. Sama juga kalau hukuman bunuh. Kalau dilaksanakan oleh orang yang berkuasa, tak ada istilah dendam. Tak ada dendam, kan? Ya. Itu berkaitan dengan pelaksana. Yang seterusnya ialah dari segi alat untuk sebat. Ini saya cerita ni sebagai pengetahuan umum saja. Alat untuk sebat itu. Maka alat sebatan itu ialah rotan ataupun kayu yang tidak keras dan tidak lembut sangat. Rasanya yang terbaik di tempat kita rotan. Rotan. Dia tidak lembut, dia tidak keras macam besi. Rotan lah. Rotan lah. Tapi negara Arab dia tak ada rotan, tapi guna mungkin pelepah tamar ke yang dihalus, yang diraut bagi halus sebesar keliking ataupun ibu jari begitu. Wallahu alam. Jadi tidak keras sangat dan tidak lembut sangat. Kalau lembut macam lalang itu pun tak sakit. Kalau keras macam besi sakit pula. Kan? Jadi Islam dia ada sifat rahmah. Dalam melaksanakan hukum pun dia ada rahmahnya. Kita bukan nak menghukum pelaku itu, tapi untuk bagi pengajaran kepada orang lainnya. Dan orang yang dalam pelaksanaan hukum hudud ini, dia akan melibatkan dua pihak. Yang pertama, orang yang melakukan zina itu sendiri pada zaman Rasulullah SAW. Perbuatan tersebut tidak sabit dengan saksi. Tak pernah berlaku 4 orang melihat perbuatan zina itu dilakukan, tak pernah berlaku. Tapi dalam sejarah dia sabit zina itu dengan pengakuan. Hanya dengan pengakuan. Orang yang beriman, sahabat itu sendiri meminta kepada Rasulullah supaya dibersihkan dirinya daripada dosa tersebut. Laksanakan hukuman, minta daripada Rasulullah. Walaupun Rasulullah beberapa kali menyuruh orang itu tarik balik, tak. Minta juga dibersihkan. Kenapa tuan-tuan? Sebab pelaku zina itu dia beriman dengan ayat Allah. Sebab berkaitan dengan zina ini Tuhan kata, in kuntum, sekiranya kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ingat ujung ayat kan? Dalam ayat yang kedua itu, ayat kedua, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dalam melaksanakan hukum ini jangan ada belah kasihan sekiranya kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Belah kasihan itu sama ada pelaku zina itu sendiri dalam soal hukum ini dia rasa perlu dilaksanakan kerana dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Pelaku ataupun pelaksana kepada hukuman tersebut begitu juga. Kita orang Islam, kita orang mukmin, kalau betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan ada belah kasihan sehingga menggagalkan pelaksanaan hukum tersebut. Kan? Jadi nak mensabitkan hukuman zina tersebut tak pernah berlaku dengan saksi 4 orang. Bukan senang. Saksi itu.
Kenapa? Sebab zina itu orang tak buat secara terang-terangan, menjatuhkan maruah. Walaupun pada zaman jahiliah itu sendiri, orang yang merdeka, yang di kalangan masyarakat yang merdeka, tak akan menyentuh, tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Biasanya yang melakukan perbuatan zina zaman jahiliah ini golongan-golongan yang rendah, yang bawahan, golongan marhain yang bawahan. Orang atas-atas tak buat, kerana benda itu amat memalukan. Di kalangan hamba. Jadi benda itu jangan berlaku secara terang-terangan. Apatah lagi kalau nak disaksikan dengan 4 orang, tak akan dapatnya. Tapi benda itu akan beralih. Mari generasi kemudian berbeza pula. Anggap perbuatan zina itu biasa dan mudah macam minum air je. Dia ada generasi yang rupa itu. Zaman kita dulu benda ini sangat memalukan, amat memalukan. Tapi generasi hari ini jaga-jaga. Dah jadi biasa. Kalau tidak dididik, tidak diterangkan benda ni, kekejian benda ni, lama-lama dia jadi biasa. Selama tak kisah. Itu bahaya. Bahaya. Untuk generasi itu. Bila perbuatan zina ini boleh dilakukan secara terang-terangan. Dan berlaku pada hari ini. Benda ini disebarkan secara terang-terangan melalui laman web, filem, dijadikan filem, dijualkan filem itu. Dalam dulu video tape, sekarang dalam Facebook, dalam WhatsApp, dah selama lah. Diambil dengan telefon pintar, telefon cerdik sangat tu. Diambil begitu. Jadi benda ni dah jadi tersebar, dah jadi biasa. Buat kerja terkutuk, dirakam. Satu ketika sangat-sangat dahsyat di kalangan pelajar. Mereka pergi duduk mana-mana, masuk dalam hutan, ke dalam semak mana-mana, dekat bendang, ke apa. Selama je rakam benda-benda itu. Disebarkan kepada rakan-rakan sekolah. Bila diambil tindakan dan benda itu menjadi kesalahan yang besar, siasatan, bila disebarkan benda itu dihukum, barulah kendor sikit. Kalau tidak, mula-mula dapat telefon pintar itu merata. Kita boleh minta daripada anak-anak murid kita, biasa je boleh ambil. Dia boleh tunjuk dalam handphone dia, ni. Biasa. Takut. Bahkan berkongsi-kongsi gambar ini, gambar diri masing-masing boleh berkongsi dengan rakan mereka. Yang perempuan, dia boleh hantar kepada kawan lakinya. Gambar di dalam bilik, tanpa seorang benang dia boleh hantar. Yang laki pula hantar kepada dia. Itu tanda sejati katanya, cinta. Kamu boleh dedahkan. Berlaku macam itu tuan-tuan. Ini bukan cerita karut, cerita betul kan. Sedih kita begitu kan. Jadi benda itu yang perlu kita jaga. Baik tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang kita baca pada pertemuan sudah sebagai pendetilan. Cuma hari ini kita sama sedikit hujung ayat ayat 3. Ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki yang berzina lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina itu pula lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik. Dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. Baik tuan yang dirahmati Allah, ayat ini berkait dengan apa yang berlaku pada zaman jahiliah. Kita nak faham ayat ini, faham macam mana? Tengok sebab nuzul, sebab diturunkan. Az-zani la yankihu illa zaniyah. Penzina lazimnya dia tidak ingin berkahwin melainkan dengan orang yang penzina, perempuan yang penzina juga. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Amr, dikeluarkan oleh An-Nasa'i.
Abdullah bin Amr berkata, kanat imra'atun yuqalu laha Ummu Mahzul ataupun Ummu Mahdun wa kanat tasafah. Ni cerita ni zaman jahiliah, ada seorang wanita yang bernama Ummu Mahzul. Dia ni pada zaman jahiliah kira macam pelacur lah. Tasafah. Pelacur. Kemudian ada dari kalangan sahabat Nabi, fa'arada rajul min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaja. Ada di kalangan sahabat Nabi ingin mengahwininya, iaitu Ummu Mahzul. Kenapa tuan-tuan? Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni yang berhijrah, mula-mula peristiwa hijrah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada yang tak bawa apa, tak bawa isteri, tinggalkan di Mekah kerana masih lagi musyrik. Miskin pula. Nak berkahwin tak ada duit. Berkahwin tak ada duit. Jadi jalan pintasnya dicari wanita-wanita yang seumpama ini. Sebab di kalangan wanita Arab di Madinah pun ada juga wanita yang kerjanya kerja itu, pelacur. Macam mana tuan-tuan? Pelacur ini zaman jahiliah, kalau pedagang-pedagang ataupun peniaga-peniaga datang daripada luar, maka wanita-wanita ini dia gantung sesuatu dekat rumahnya. Dia tulis kat situ, kami sedia menerima tetamu. Orang faham itu. Kalau rasa tak ada tempat duduk, mari rumah teman, kami sedia layan. Itu maknanya rumah-rumah yang macam itu ialah rumah pelacur. Macam itu. Dia ada gantung lesen gitu. Macam kedai makan juga. Kan, kuih tiaw sedap di sini. Macam itulah. Jadi orang-orang yang macam itu saja yang berkunjung tempat itu. Jadi wanita-wanita ini bila selesai melayani tetamunya, dia dapat pendapatan yang sangat lumayan. Tapi ada di kalangan mereka ini yang ingin meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi sejarah lampaunya memang itulah kerjanya. Dan mereka ni duit banyak. Sahabat Nabi SAW yang miskin-miskin ini nak cari orang biasa kaya-kaya tak mampu. Cari orang apa ini. Pertamanya orang apa ini dia tidak memerlukan mas kahwin yang mahal-mahal. Dia pun dah ada duit banyak. Cuma mungkin dia nak juga bersuami. Maka sahabat-sahabat yang miskin-miskin ini bertanya kepada Rasulullah, boleh tak aku nak berkahwin dengan wanita-wanita itu? Tapi orang dah kenal dia ni pelacur. Kan? Dah kaya kan? Okeylah. Jadi jimat kos. Begitulah katanya. Nabi tak jawab. Melainkan setelah menunggu wahyu. Maka Allah Ta'ala menurunkan, lazimnya lelaki yang berzina, penzina ini, lazimnya dia cari wanita yang penzina juga. Dia punya naluri itu pergi ke situ juga. Lazimnya. Ya. Nak beri maksud apa tuan-tuan? Dia tak sebut direct bahawa jangan kamu kahwin dengan wanita itu, dia itu penzina. Ayat Quran tak sebut direct macam itu. Tapi nak ceritanya galakan kepada orang yang mukmin, kalau nak cari calon-calon isteri, carilah yang baik-baik. Begitu maksudnya. Janganlah cari yang apa itu. Sebab apa? Biasanya wanita-wanita yang macam itu kalau kahwin pun dia tak dapat anak. Biasanya tak dapat anak. Begitu juga wanita-wanita yang seperti itu, dia punya naluri itu dah tabiat takut-takut besok bercampur nasab. Perangai lama tu kok masih ada lagi. Tetamu-tetamu yang datang daripada luar dia layan juga. Itu takut itulah. Pasalnya apa? Di awal Islam, budaya itu masih lagi ada dalam masyarakat. Jadi ayat ini turun macam itu kan. Itulah cerita latar belakang. Jadi Nabi tak bagi. Orang mukmin di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni dah dididik oleh Nabi. Daripada Mekah lagi, Nabi suruh jaga juga. Memang naluri untuk berkahwin itu ada. Cuma dia tak mampu, miskin.
nak cari yang jalan pintas, nak cari yang apa itu. Walaupun begitu Nabi kata cuba elak. Jangan carilah wanita itu yang ada agama, cari akhlak yang baik. Bahkan lelaki yang merdeka dia tak cari. Pada zaman jahiliah, kalau dia itu merdeka dia tak cari wanita-wanita yang seperti itu. Tak sanggup. Sebab maruah, soal berkaitan dengan maruah. Itu adalah sebab turun ayat berkaitan dengan ayat ini. Dan beberapa ahli tafsir mengatakan ayat tersebut diturunkan kepada Mursid bin Abi Mursid, diceritakan yang dikatakan lelaki tersebut. Jadi ada beberapa orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkahwin dengan pelacur-pelacur dari kalangan ahli kitab. Tujuannya apa? Dengan bila berkahwin dengan wanita tersebut, dia nak didik supaya jadi muslimah yang baiklah. Begitulah dia punya wawasannya, kan? Yang mana mereka itu berada di Madinah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Elak, minta supaya dielak daripada berkahwin dengan wanita-wanita yang seumpama itu. Carilah wanita-wanita yang baik. Sebab itu Tuhan buat orang lelaki yang baik akan mencari wanita yang baik juga. Mukmin akan mencari wanita yang mukminah. Itu begitu. Kita akan jumpa ayat ini pada akan datang. Soal naluri ini. Itu kita tengok tuan-tuan. Minta maaf cakap. Seperti mana yang berlaku di barat. Biasanya kalau seorang itu contohnya artis, dia akan mencari artis juga. Biasanya macam itu. Hatta tempat kita pun kebiasaannya lah. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau artis sama artis, masing-masing faham karya masing-masing, kerja masing-masing. Jadi supaya sifat cemburu itu tak keterlaluan. Yang si artis lelaki ini kadang-kadang dia berlakon, dia pegang wanita lain. Jadi isterinya spotting, dia pun artis juga, tak apa, itu lakonan je. Yang si isterinya pun berlakon dengan lelaki lain. Yang si suami tak apa, itu lakonan. Kalaulah bukan artis, dia pun tak faham kata. Oh, itu yang jadi berlaku. Yang tuan-tuan, jadi itulah berkaitan dengan sebab turun ayat yang kita baca tadi. Kita tengok huraian yang lebih lanjut. Az-zani la yankihu illa zanin aw musyrik. Penzina lazimnya dia akan berkahwin dengan penzina yang sepertinya. Cuma dibahas oleh ulama. Pendapat jumhur mengatakan bahawa adakah wanita yang pernah melakukan zina itu haram dikahwini? Persoalan, adakah haram dikahwini? Mengikut mazhab jumhur, majoriti ulama seperti Abu Bakar, Umar dan juga beberapa ulama dari kalangan tabi'in, semuanya mengatakan nak berkahwin dengan wanita yang pernah berzina diharuskan. Bukan kata haram, ya. Tidak haram. Artinya perbuatan zina itu tidak menunjukkan bahawa haram dia itu untuk bersuami. Kalau tidak, sampai bila lah dia itu tak bersuami lah, kan? Jadi bahkan kalau sekiranya seseorang itu berkahwin dengan perempuan yang pernah melakukan zina, adakah wajib dipisahkan? Tidak. Ulama kata tidak wajib dipisahkan, ya. Maknanya boleh. Pernah tuan-tuan dalam satu hadis riwayat Daruqutni, Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki yang telah menzinai dengan seorang perempuan dan dia ingin berkahwin dengan perempuan tersebut. Maka Nabi bersabda, awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah wal haram la yuhrimul halal. Maksudnya Nabi kata awwaluhu sifah, permulaannya berlaku sifah, iaitu keji zina itu. Wa akhiru, dan akhirnya disudahi, ditutup dengan zina, ditutup dengan nikah. Permulaan mungkin berlaku zina,
maka tutuplah dengan pernikahan. Dan ya, kalau zina itu memang haram dia tidak mencegah, menyekat daripada untuk mengambil yang halal. Oleh kerana dia pernah melakukan perbuatan zina, itu perbuatan haram. Perbuatan tersebut tidak mencegah daripada untuk mengambil yang halal, iaitu melalui perkahwinan. Ya. Mana harus. Ya. Jadi apa yang kita nak faham daripada ayat tadi, tuan-tuan? Ayat ini memberi maksud kepada apa? Iaitu penzina tidak mengahwini melainkan penzina juga ataupun musyrikah, itu untuk memberi faham perlu dielakkan sahaja. Digalakkan supaya elak, cari yang terbaik. Ya? Bukan kata haram terus berkahwin dengan ataupun penzina itu berkahwin. Bukan bermaksud demikian. Itu nak ceritanya adat, kebiasaannya orang yang penzina dia tidak minat melainkan kepada penzina juga. Dan mereka orang yang baik, orang yang suka melakukan perbuatan tersebut, dia tak nak kepada wanita yang baik-baik. Sebab kadang-kadang dia berkahwin itu untuk sekejap saja, untuk sementara. Lepas tu dia nak tinggalkan. Dia dah ada niat dah. Biasanya dia dah ada niat untuk meninggalkan wanita tersebut. Dia nak sekejap saja. Kan? Biasa dia cari orang apa itulah. Dia tak nak juga mencari wanita yang soleh-soleh. Susah kan. Itu antaranya yang kita boleh faham, diambil daripada ayat 3 ini. Baik tuan-tuan, sekadar itu untuk kita kongsi pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung semula pada ayat berikutnya, iaitu ayat 4, iaitu berkaitan dengan pensabitan perbuatan zina tersebut dengan saksi 4 orang. Itu pertemuan yang akan datang, kita akan bincang berkaitan dengan saksi. Dan tuduhan qazaf, kita panggil qazaf, tuduhan zina tanpa bukti, kita akan bincangkan juga. Wallahu a'lam. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau silap, kelemahan saya, mungkin huraian saya tidak cantik, tidak tepat, saya mohon ampun. Astaghfirullahalazim. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.